Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tajuk Mari Bersuci, Pendidikan Islam tahun 4, Bidang Ibadah. Boleh rujuk buku teks muka surat 114 hingga 119. Sebelum memulakan pelajaran, mari kita lihat dulu apakah objektif pembelajaran hari ini. Yang pertama, menyatakan maksud najis. Kedua, menyatakan jenis-jenis najis. Ketiga, menjelaskan maksud setiap jenis-jenis najis. Keempat, menghuraikan cara membersihkan diri daripada najis. Kelima, menjelaskan cara-cara menjaga kesucian dan kebersihan diri. Dan yang keenam, menganalisis kepentingan menjaga kesucian diri. Apa itu najis? Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Maksudnya apabila kita dalam keadaan bernajis, sama ada pakaian kita atau tubuh badan kita, apabila kita mengerjakan ibadah seperti solat, ibadah itu tidak sah. Okey? Seterusnya mari kita lihat jenis-jenis najis. Semuanya ada 3. Yang pertama, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Dan yang ketiga, najis mughallazah. Najis mughallazah. Okey, apa itu najis mukhaffafah? Okey, kita boleh panggil najis mukhaffafah ini sebagai najis ringan, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Maksudnya, kanak-kanak lelaki ini mesti berumur 2 tahun dan ke bawah dan dia tidak makan atau minum benda-benda lain. Dia tidak makan nasi, dia tidak makan bubur, dia cuma minum susu ibu sahaja. Okey? Kalau kanak-kanak perempuan, najis mukhaffafah atau tidak? Tidak, sebab najis mukhaffafah ini cuma ada satu saja, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki. Okey, syaratnya dia berumur 2 tahun ke bawah dan cuma minum dan makan dan minum susu ibu sahaja. Okey, satu sahaja. Okey, bagaimana cara kita menyucikan najis mukhaffafah ni? Macam mana kita membersihkan dia supaya kita boleh sah solat kalau terkena najis ni? Okey, mudah sahaja caranya, iaitu renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Okey, kita cuma spray air ataupun percikkan air ke tempat yang ada najis tu. Ini contoh dia. Okey, seterusnya najis mutawassithah. Okey, najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini kita panggil sebagai najis pertengahan. Okey, najis pertengahan. Maksud dia najis selain daripada najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Nanti kita akan tengok apa itu najis mughallazah. Contohnya air kencing, tahi dan darah. Ini contoh kucing, najis kucing. Okey, darah yang keluar daripada badan kita. Dan juga ini ayam. Okey, tahi ayam, najis ayam. Okey. Bagaimana cara kita menyucikan najis mutawassithah ni kalau terkena, contoh kita terpijak tahi kucing ataupun tiba-tiba ada burung berak atas kepala kita kan? Okey, caranya ialah hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Hilangkan maksudnya kita lap dahulu ke ataupun kita siram guna air, hilangkan dulu najis tu. Kemudian kita basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya, sama ada warna, bau dan rasa. Contohnya ada kucing, kamu terpijak tahi kucing. Okey, hilangkan dulu najis tu. Okey, kemudian baru kita siram sekali lagi dengan air mutlak. Okey, Ustazah boleh guna sabun atau tidak? Boleh. Lepas guna air sabun, siram dengan air mutlak. Air mutlak ni contohnya air hujan, air daripada paip, air sungai. Okey, ada 7 jenis semuanya. Yang terakhir, najis mughallazah. Najis mughallazah, okey, ini kita panggil sebagai najis berat. Okey, najis berat, iaitu ada 2 sahaja. Okey, anjing dan juga babi. 2 ini, anjing dan babi, dan keturunannya serta segala yang berkaitan dengan kedua-duanya.
Contohnya air kencing, air liur, kulit dan darah. Okey. Apa-apa sahaja yang berkaitan dengan anjing ataupun babi dan juga keturunannya, maksud jenis-jenis anjing dan juga jenis-jenis babi. Contohnya kita ada babi yang warna pink ni kan. Lepas tu ada juga babi hutan. Anjing pun ada macam-macam jenis. Okey, semuanya dikategorikan sebagai najis mughallazah. Jika kita terkena ataupun terpegang atau terpijak sebagainya, kita kena menyucikannya dengan cara, okey, kita tengok sini. Cara menyucikannya mula-mula sama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Okey, hilangkan dahulu. Okey. Kemudian kita basuh dengan air tanah sekali, satu kali ya. Okey, ni air tanah. Kemudian basuh dengan air mutlak 6 kali hingga hilang bau, warna dan rasa. Okey, air mutlak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Sekarang, bagaimana kita menjaga kesucian dan kebersihan diri? Okey. Agama Islam sangat mementingkan kebersihan. Okey, orang yang bersih akan disayangi oleh Allah. Okey, Allah suka orang yang menjaga kebersihan. Okey. Dalam agama Islam, kita sudah diberi garis panduan macam mana kita menjaga kesucian dan juga menjaga kebersihan. Okey. Kita tengok roda di sini. Okey. Bahagian atas ini adalah cara kita bersuci. Okey. Contohnya ini kita bersuci dengan mandi wajib. Okey, kemudian boleh juga tayamum. Sekiranya tayamum ini kalau kita hendak bersuci tapi tiada air. Okey. Wuduk. Okey, sebelum solat kita kena berwuduk. Okey. Kemudian beristinja dengan sempurna. Istinja ni apa? Masih ingat? Selepas kita membuang air, sama ada air kecil atau air besar, kita perlu beristinja, perlu cuci. Kalau tiada air, ada benda-benda lain yang kita boleh guna. Okey. Ini menjaga kesucian. Menjaga kebersihan. Macam mana kita jaga kebersihan? Okey, yang pertama, buang sampah di tempatnya. Di mana? Dalam tong sampah. Jangan buang sampah dalam laci. Jangan buang sampah di luar tingkap. Okey. Memakai pakaian bersih dan kemas. Sentiasa bersih dan kemas. Tidak mahu comot-comot. Kemudian, membersihkan kawasan sekolah. Okey. Sentiasa pastikan kelas kita bersih. Bila kelas bersih, bila sekolah bersih, kita mahu belajar pun tenang. Dan yang seterusnya, memakai kasut. Jangan jalan kaki ayam. Okey, nanti jalan-jalan terpijak tahi pula. Susah lagi kan? Okey. Seterusnya, apa tindakan kita sebagai murid? Sebagai seorang murid, apa yang perlu kamu lakukan? Yang pertama, berpakaian kemas dan menutup aurat. Okey, aurat lelaki dan perempuan, tahu kan? Okey. Yang kedua, sentiasa dalam keadaan berwuduk. Okey, kalau boleh kita sentiasa berwuduk supaya apabila kita mau baca Al-Quran, mau pergi solat, senang. Terus sahaja pergi. Okey, yang ketiga, membersihkan kelas dan kawasan sekolah. Okey, yang keempat, mengemas dan menjaga kebersihan di rumah. Tadi di sekolah, sekarang di rumah pula. Bukannya di sekolah saja kita jaga kebersihan, di rumah pun kita kena jaga kebersihan. Okey. Kepentingan menjaga kesucian dan kebersihan diri. Okey, yang pertama, menandakan kesempurnaan iman seseorang. Okey, sesungguhnya agama Islam itu mengajar kita untuk menjaga kebersihan. Okey, contohnya tadi sebelum kita solat kita kena bersuci dulu, kena berwuduk, pastikan diri bersih daripada najis. Okey. Kemudian sentiasa sihat dan terhindar daripada penyakit. Apabila badan kita bersih, badan kita sihat. Okey. Contohnya, kalau dia tidak cuci rambut, dia tidak shampoo, lama-lama kepala dia akan ada satu binatang kecil tu. Kutu. Okey, kalau tidak jaga kebersihan. Tapi kalau kita jaga kebersihan, insya-Allah kita akan sentiasa sihat. Okey, yang ketiga, ibadah diterima dan mendapat pahala. Cuba bayang kamu pergi solat, tapi kamu tidak bersuci. Okey, rupanya ada najis dekat pakaian kamu. Solat itu tidak sah. Okey, jadi sebelum kita solat, sebelum kita beribadah, pastikan dahulu diri kita suci daripada najis. Okey, kalau tidak, ibadah yang kita buat tadi, contoh solat tadi, tidak diterima. Okey, tidak dapat pahala lah. Okey. Seterusnya,
masyarakat hidup harmoni dan aman damai. Okey, kalau kita jaga kebersihan, contohnya di kawasan rumah, semua orang jaga kebersihan, kawasan rumah tu akan jadi bersih, tidak berbau, tidak ada serangga perosak, tidak ada binatang-binatang perosak macam tikus dan sebagainya kan. Okey, siapa suka tinggal di tempat yang busuk, banyak sampah? Tiada kan? Okey. Seterusnya, ramai pelancong datang melawat ke negara kita. Okey, apabila orang luar datang tengok Malaysia, wah cantiknya Malaysia ni, bersih, sampah pun tiada di tengah di tepi-tepi jalan. Okey, orang akan suka datang dan boleh meningkatkan ekonomi negara kita. Okey, mari bersuci. Menjaga kebersihan dan kesucian diri penting supaya ibadah yang kita laksanakan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.